Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah, kita sambung semula kuliah kita berhubung dengan tafsir suratul Kahf, ataupun kita sebut suratul Kahfi, yang kita telah terhenti berapa minggu? Seminggu. Oh, bulan. Tuan-tuan pun nampak kitab pun tak ada lah tangan. Seperti mana yang kita tahu bahawasanya kita telah bahaskan ataupun tafsirkan pada kuliah-kuliah yang lepas, bagaimana Allah Subhanahu wa taala menurunkan jawapannya kepada nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam apabila baginda ditanya, dan salah satu soalan itu mengenai pemuda-pemuda yang pergi ke gua, iaitu Ashabul Kahf. Dan kita telah bahaskan dahulu bagaimana Allah menyebut, am hasibta anna ashabal kahfi warraqimi kanu min ayatina ajaba. Adakah engkau mengira bahawa orang-orang yang tinggal di gua ashabul kahf dan yang mempunyai raqim, raqim ni kita dah bahas dulu, yang berbagai tafsiran, salah satunya nama-nama mereka yang ditulis itu termasuk dalam tanda-tanda kami yang menakjubkan, yakni tanda-tanda kebesaran Allah. Kerana apa? Kerana seolah-olah, hari itu kita dah bahas, saya nak remind, Allah tanya, kamu rasa cerita Ashabul Kahfi itu saja ke yang peliknya? Inilah manusia. Banyak perkara yang ajaib ciptaan Tuhan ni, dia tak kisah. Kalau Nabi dapat jawab yang ni, baru betul. Dan itulah manusia. Saya buat contoh dulu. Allah ciptakan alam yang begitu indah, tak ramai orang yang menyebut Masya Allah, Subhanallah, ma khalaqta hadha batila, kau tak ciptakan ini sia-sia. Tapi kita pergi tengok seorang pelukis, dia lukis balik pemandangan alam yang cantik, kita kata pandai dia ni, bijak dia. Padahal dia hanya lukis saja apa yang alam yang dah ada tu. Kita bagi pujian kepada dia, kita terlupa kepada pencipta yang sebenar, sehingga kadang-kala kita lupa untuk memujinya. Dan manusia demikian. Kita tengok satu benda, ular cabang kepala 2 ke 3, oh, satu kampung, satu dunia masuk berita. Bukan benda tu pelik, kerana kita tak pernah tengok. Apa yang Allah jadikan ni jauh lebih luar biasa diri kita sendiri. Mata yang Allah ciptakan, bila nak kena sampah ke, dia dengan sendirinya tertutup. Ajaib. Tapi semua ni, mata, telinga kita, darah kita yang mengalir, sel-sel dalam tubuh kita, luka kita yang kemudian ia sembuh, dan langit yang luas, bintang-bintang yang besar, kesemuanya itu kadang-kala kita tidak meruntun hati kita untuk beriman. Kalau ada satu perkara pelik sikit, tengok kejadian lain sikit, baru kita rasa Masya Allah. Bulan dan bintang, bulan dan matahari yang ada, kita lupa kebesaran Allah.
jadi gerhana pelik sikit, barulah kita nak tengok. Allah dah tanya mereka, kamu rasa pelik sangat ke Ashabul Kahf? Allah tanya mereka. Dan kemudian setelah kita bagi tahu ayat ni, kemudian Allah jawab mereka dan Allah memulakan kisah mereka ini sehinggalah kepada ayat yang ke-12 yang kita bincangkan pada kuliah yang lepas. Sekarang kita masuk kepada ayat yang ke-13. Nahnu naqussu 'alaika naba'ahum bil haqq. Innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Wa rabatna 'ala qulubihim idh qamu faqalu rabbuna rabbus samawati wal ardi lan nad'u min dunihi ilaha laqad qulna idzan syatata. Nahnu naqussu 'alaika naba'ahum bil haqq. Kami naqussu, nahnu yakni Allah Azza wa Jalla. Nahnu di sini maksud kami, tapi kami kebesaran. Dalam bahasa kita ni, walaupun dari segi seni Al-Quran ada lagi perbahasanya, tapi untuk nak mudah ni kami kebesaran. Kalau bahasa Melayu dia ada, kita orang Melayu ada juga cakap kami, kan, untuk mewakili diri dia. Tapi nak mudah kebesaran ni, orang putih dia macam itulah, we, bila raja dia cakap kami, dia kata. Dan kita dalam bahasa kita beta lah. Arab ni dalam kebesaran ataupun dalam dia cakap sebagai dia pihak yang besar, dia bagi tahu nahnu ataupun dengan maksud kami. Nahnu naqussu 'alaika naba'ahum bil haqq. Kami menceritakan kepadamu naba'ahum, kisah mereka, bil haqq, dengan benar. Naba' masuk berita. Amma yatasaalun anin naba'il azim. Naba' itu juga berita, sebab tu nabi tu nubuwah, nabi daripada naba', yakni dia pembawa berita, yakni bawa berita langit. Nahnu naqussu 'alaihim naba'ahum bil haqq. Kami ceritakan kepada engkau berita mereka, cerita mereka dengan yang benar. Innahum fityatun, sesungguhnya mereka para pemuda. Fityah yakni orang muda pada peringkat awal umur muda dia, 20-an. Kalau sampai 30 nak ke 40 tu muda lagi, tapi dia dah syabab. Fityah pada awal usia muda. Innahum, sesungguhnya mereka, fityatun amanu bi rabbihim, beriman dengan Tuhan mereka. Wazidnahum huda, kami tambah mereka itu huda, kami tambahkan kepada mereka petunjuk. Maksudnya apa? Maksud Allah kata mereka itu beriman, kami tambah kepada mereka petunjuk. Nak bagi faham, macam kita buat satu perkara, kita beli satu barang, harga barang tu RM50, kawan yang jual tu tambah lagi ke atas, wazidna, tambah. Mereka tu memang beriman, tapi Allah selepas mereka beriman tambah kepada mereka petunjuk. Apa maksud dia? Nanti saya akan syarahkan dia. Warabatna ala qulubihim, warabatna, kami ikat, ala, di atas, qulubihim, jantung-jantung hati mereka. Rabat ni sebab tu kita panggil rabitah. Rabitah sebenarnya, rabitah alam islami. Rabitah tu ikatan. Warabatna ala qulubihim, kami tambat di atas jantung hati mereka. Kalau jantung ni macam ni, warabatna, Allah tambat di sini. Bila tambat macam mana? Kalau bekas ni, kalau dulu nak mudah, bekas ayak lah yang dibuat daripada kulit tu, bubur-bubur ayak, warabatna, kami tambat. Bila tambat apa? Air ni tak boleh keluar. Dia panggil bahasa Quran.
warabatna ala qulubihim, kami tambat di atas jantung-jantung hati mereka. Maksudnya dia beriman, Allah tambah petunjuk, dah masuk petunjuk, dia tambat. Kalau tambat apa? Petunjuk tak keluar. Iman juga tidak keluar. Yang masalahnya apa? Kalau kufur duduk dalam, dia tambat. Kufur tak keluar. Sekarang iman duduk dalam, dia tambat. Wazidnahum huda warabatna ala qulubihim idh qamu, tak kala mereka berdiri, qamu tu kita panggil qamu, wa aqimus salah, qamu qiyam, idh qamu, tak kala mereka itu berdiri, faqalu, dan mereka berkata, Rabbuna rabbus samawati, Tuhan kami ialah Tuhan langit-langit, wal ardi, dan Tuhan bumi, lan nad'u min dunihi ilaha. Lan dalam bahasa Arab, lan dia ada la, lam, lan maksudnya dia nafi lil abad, dia nafi benda yang nak mai, mustaqbal lil abad. Sama sekali kami tidak akan menyeru min dunihi ilaha, selain daripadanya sebagai Tuhan. Maksud apa? Kami sama sekali, kalau lan ni maksud tak akan, kami tak akan seru selain daripadanya sebagai Tuhan. Laqad qulna idzan syatata, sesungguhnya kami menyatakan jika demikian itu perkataan yang jauh dari kebenaran. Syatata maksud kalau kami pergi seru selain daripada Allah, maka bererti kami telah menyimpang jauh daripada apa yang sebenarnya. Okey, kita balik kepada perbahasan ayat ini. Balik pada tadi. Nahnu naqussu 'alaika naba'uhum bil haqq. Kami ceritakan kepada engkau berita mereka dengan yang sebenar. Siapa kami ni? Allah Azza wa Jalla. Ingat tak kita tafsir dulu? Nabi kata nanti mai dia akan cerita tentang Ashabul Kahfi. Bila tiba tak mai. Sebab Nabi tak kata apa? Insya-Allah. Tak kata insya-Allah. Tunggu, Nabi tunggu. Betapa perasaan kerinduan Nabi dan tekanan orang duk tanya, mana Muhammad? Mana? Sehingga apabila berita ini datang, Allah kata, nahnu naqussu 'alaika naba'ahum bil haqq. Kami ceritakan pada kamu berita mereka yang sebenar. Tentu faham tak? Maksudnya iringan jawapan itu, yang inilah cerita yang sebenar. Bagi suatu perasaan yang ternanti-nanti. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah. Dalam dunia ni banyak cerita yang dibuat sebagai pengajaran. Dalam orang Melayu ada cerita sang kancil dengan apa? Nabi Sulaiman. Cerita juga tak benar. Bukan cerita yang benar. Betul tak? Banyak cerita-cerita yang ada cerita benar ditokok tambah. Cerita hantu. Tak tahu benar ke benar, tak benar. Mungkin ada asas yang benar, tapi tokok tambahnya banyak. Banyak cerita yang mitos. Mitos tidak boleh menjadi iktibar dan pengajaran. Kita create cerita. Kita yang buat cerita. Tuan-tuan, sebab tu penulis-penulis novel, mereka tulis novel, kita baca, kita sedih, kita menangis. Cerita tu bukan ada. Macam drama kita tengok kan. Dulu orang Melayu suka tengok Hindustan seketika. Nangislah bersama dengan Hindi-Hindi tu. Cerita tu tidak wujud. Tuan-tuan, Allah ini menciptakan kehidupan. Jalan kehidupan ini dia penuh dengan cara yang tersendiri dan keajaiban Tuhan dalam mewujudkan kisah kehidupan. Bagi setiap tuan-tuan yang ada ni, beberapa ratus orang ni, setiap kita yang ada ni ada ceritanya sendiri, jalan ceritanya sendiri. Allah, selain Allah yang Maha mengetahui, dan selepas daripada itu di kalangan hamba dia yang mengetahui.
Kita mungkin tengok kesusahan dia, simpati dia ni banyak kena inayah. Tapi kita tidak tahu di sebalik yang kita cerita lebih daripada apa yang dia bagi tahu pada kita. Allah yang Maha tahu. Bila kita menulis cerita dan mereka cerita, kita buat-buat cerita. Sedangkan kehidupan bukan cerita rekaan. Kehidupan ialah sesuatu yang benar. Tuan-tuan faham maksud saya? Maksudnya apa? Kalau kita ni penulis novel, buat jalan, kita reka, lepas pada tu watak hero, lepas tu dia menang, lepas tu orang buat nanya kat dia, lepas tu jadi macam tu. Tapi di dalam alam yang sebenar, Tuhan lebih mengetahui bagaimana aturan kisah hamba. Penulis novel tu bukan kata salah, dia seakan-akan menjadi Tuhan dalam menentukan kehidupan cerita. Dia kata begini, lalu kita tanya, apalah hikmahnya berjadi begitu? Nak tanya hikmah apa, cerita tu pun dia pun reka ya. Nak tahu hikmah tak hikmah dalam cerita yang sebenar, hidup yang sebenar. Jangan kita bertanya apa dah hikmah di sebalik kejadian itu. Kejadian apa dalam novel tu? Hikmah apa? Dia reka cerita. Hikmah yang sebenar, Tuhan punya cerita. Tuhan punya cerita apa? Ni cerita tuan-tuan, cerita saya. Hak ni the real story. Hadirin hadirat, tuan-tuan yang dirahmati Allah. Cerita orang yang lepas kita tak tahu. Hanya kita tahu melalui perkhabaran mulut, naba, berita. Nahnu naqussu 'alaika naba'ahum. Kami cerita pada kamu naba, cerita mereka. Cerita ni bila cerita, biasanya kalau kita tulis cerita kita sendiri, logiknya hak mana hak tak apa elok kita tak tulis ya tak? Kan? Ataupun kalau penyokong kita tulis, kita ada tulis yang elok. Betul tak? Ataupun kalau orang tu nak cerita sesuatu, dia exaggerate cerita, besarkan cerita. Hantuah lawan dengan Taming Sari. Berhari-hari hantuah jadi rimau kumbang lah, Taming Sari jadi macam-macam lah, terbang lah. Come on. Cerita. Siapa buat cerita tak tahu. Tun Sri Lanang kata bagi cerita. Siapa Tun Sri Lanang kita pun tak tahu. Sebab itu dalam Islam pentingnya masalah rawi. Cerita yang tidak benar tak boleh jadi panduan. Faham tak? Hanya yang boleh menjadi inspirasi kepada kita bila cerita itu benar. Allah menyatakan, nahnu naqussu 'alaika naba'ahum bil haqq. Kami ceritakan kepada kamu berita mereka yang benar. Faham kenapa perkataan bil haqq itu penting di situ? Sebab itu kita tak mau riwayat hadis palsu. Tu cerita Nabi sekian-sekian tak benar, nak buat apa? Nabi Isra' dan Mi'raj berlaku sekian-sekian, nampak sekian-sekian. Hak benar tak apa, hak palsu tak boleh. Kenapa? Apa makna pada cerita yang palsu? Hak palsu tu cerita tukang reka hadis palsu tu lah. Sebab tu cerita yang kita mau dalam agama, cerita yang benar, dia panggil bersifat tarikhian. Cerita tu kena benar. Nahnu naqussu 'alaika naba'ahum bil haqq. Apabila cerita itu benar, apa kita kena buat? Kita kena membenarkan yang benar. Maka bila kamu tahu yang benar, kamu kena ambil cerita ni dan kamu kena menyeru kepada cerita yang benar, dan kamu mesti menegakkan yang benar. Tu al-haq. Apa cerita yang benar tu? Allah ni macam saya bagi tahu, dia Quran ni dia bukan satu cerita pada suatu hari pada tahun sekian-sekian di kampung sekian-sekian. Dia tak pergi pendetilan macam tu. Sebab dia pentingkan ibrah, pengajaran. Kalau kita tahu di kampung mana pun tak penting. Yang penting apa yang boleh kita tiru teladan daripada kejadian itu. Jadi bila kampung mana pun tak penting. Sebab tu Ashabul Kahfi ni semua orang klaim. Ada kata di Turki,
ada kata di Jordan, ada kata di Syria, ada kata di China, ada kata di Iraq, di Urumqi, tempat hak bergaduh sekarang Cina. Ada pun kata ada satu Ashabul Kahfi di sana. Jangan orang kata Gua Kelam pun Ashabul Kahfi sudahlah. Maksudnya sebab apa jadi macam tu? Sebab Tuhan Quran tak detailkan. Quran tak pentingkan itu. Quran pentingkan pengajaran. Apa cerita yang Tuhan nak cerita? Innahum fityatun amanu bi rabbihim wazidnahum huda. Innahum fityatun, sesungguhnya mereka itu fityah. Mereka adalah orang-orang muda pada awal usia muda. Orang muda macam mana? Tentu orang muda ni ada beberapa watak. Satu, dia nak cuba. Dia pun nak belah seronok. Dia nak enjoy. Kalau orang kita muda-muda enjoy lah. Kemudian tapi dia juga watak dia semangat. Kalau dia membangkang, dia bangkang. Kalau dia memberontak sebab tenaga dia lebih. Dan satu lagi, pengalaman dia kurang. Allah kata innahum fityatun, mereka itu orang muda. Pasal apa? Kalau Allah kata innahum allazina amanu, mereka itu orang-orang yang beriman, cukuplah. Pasal apa Allah dalam kita cerita tadi, Quran tak mau detail-detail yang tak penting, tang muda tu dia sebut kerana ada makna bagi golonganmu muda. Dia mau kita tahu dia tu bukan orang tua-tua, dia tu orang muda. Orang muda, bila orang muda dia semangat. Tapi biasanya orang muda ada dua watak. Orang nabi-nabi yang datang ni, banyak yang sokong para nabi ni orang muda. Dan ramai yang lawan nabi ni orang tua-tua. Geng-geng pencen ni lah. Bukan semua geng pencen lah, banyak pencen yang bagus. Pasal apa tuan-tuan? Banyak sebab. Orang muda ni, salah satunya kadang-kala kelebihan dia, ada kekurangan dia. Dia tak banyak lagi komitmen dia. Isteri tak ada kadang-kadang, anak-anak tak ada, harta pun tak banyak. So tak banyak ikatan dengan dunia, tak banyak. So dia free. Dia ingin meluahkan perasaan dia. Apa yang dia rasa betul, dia nak bertindak. Orang muda ni dia mula fikir pangkat tinggi dah, harta banyak, lawan-lawan hilang pula, sekali bini di rumah macam mana, anak-anak ganggu dia. Tapi orang muda juga ikut-ikut mereka tak dia ikut-ikut orang tua-tua, patutnya cerdik lagi pada orang muda. Patut depa yang kena sokong para nabi. Tapi depa tak sokong. Orang muda patutnya pengalaman tak banyak. Orang tua-tua nak mati, dekat dah dengan nak mati, mereka tak sokong. Orang muda yang patutnya tak apa, kita biar pergi orang lain dulu, kita sokong orang kemudian. Tapi kalau ada orang muda mengambil langkah menghadapi, kerana nak hadapi orang tua-tua ni payah. Ramai orang kata, aku memang tengok tak betul, tapi tak berani semua geng tua-tua situ, takut mereka hentam aku. Sebab apa? Orang tua-tua biasanya hang siapa? Tambah orang Melayu dulu, dia kata, aku makan garam dulu pada hang. Dalam banyak benda dia try garam. Tu dia main dengan macam-macam, darah tinggi, ada macam-macam. Tu orang habang apa tak dengar. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah, Allah rakamkan perkataan itu kerana nak bagi tahu satu semangat pada orang muda, satu pengorbanan mereka, kerana mereka sepatut pergi enjoy, tapi mereka join hal ni. Tapi demikian itulah dalam sejarah manusia. Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, masa dia pecahkan berhala tu, mereka semua duk sembang sama-sama mereka dalam surah Al-Anbiya. Apa kata mereka? Sami'na fatan yadhkuruhum yuqalu lahu Ibrahim.
kami mendengar seorang pemuda yang mengingatkan mereka yang dipanggil namanya Ibrahim. Maksudnya masa Nabi Ibrahim hentam bagi pecah tu, dia tua muda? Muda. Sebab itu kalau nak jadi pejuang, masa muda dia jadi pejuang, dan dia akan berterusan sehingga tua. Walaupun masa muda tu adalah angin dia, semua kita lah tuan-tuan pun, saya pun kalau saya patah balik tengok zaman muda tu, muda dulu aku banyak benda aku buat, kalau boleh, kalau fikir macam lah aku tak buat dulu ni. Tapi itulah, tapi kalau dah daripada muda slow je, pakai takbir dah tua. Sebab itu bila orang muda dengan hamasatus syabab, dengan kepemudaannya, semangat muda dia, kita yang tua ni tak hang ni teruk lah fikir, jangan, dia orang muda. Yang dia kurang hikmah. Hikmah tu kita tune dia sikit. Jangan kita yang lembab dah tua ni nak suruh dia pun jadi lembab macam kita juga. Pasal dia orang muda, dia nak buat, kita guide dia. Jangan patahkan semangat muda dia. Innahum fityatun amanu bi rabbihim. Tuan-tuan nak kena bayangkan macam ni keadaan dia. Cerita ni cerita zaman Ashabul Kahf. Ini zaman para ulama khilaf, sebelum Nabi Isa ataupun selepas Nabi Isa. Yang pentingnya ialah cerita pada zaman mereka ada pemerintah yang zalim, yang mengaku diri sebagai Tuhan. Semua rakyat takut, tak banyak orang berani menzahirkan iman. Tuhan cerita, tiba-tiba ada satu kumpulan pemuda, dia lawan. Depa ni lawan. Mereka lawan ini. Innahum fityatun amanu bi rabbihim. Mereka beriman dengan Tuhan mereka. Wazidnahum huda, dan kami tambahkan kepada mereka huda, petunjuk. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah. Allah kata mereka beriman, kami tambahkan pada mereka petunjuk. Ini adalah perjalanan iman. Kalau kita beriman dengan ikhlas, Tuhan akan tambah untuk kita petunjuk. Yang kita cari sejengkal, yang Tuhan beri berdepa-depa jauhnya. Dengan syarat kita ikhlas. Manusia ni pun kalau pelanggan bagus dia, pelanggan tetap dia, sentiasa dia bagi diskaun. Padahal manusia setara mana ingat ada kepentingan. Allah menyayangi orang-orang yang beriman. Wazidnahum huda, kami tambah untuk mereka petunjuk. Allah kata Allah tambah petunjuk, Allah tambah bimbingan untuk mereka. Sebab itu kalau kita beriman, Allah tambah petunjuk. Orang tu mula-mula nak semangat, saya ni nak mengaji tapi tak ada tempat nak mengaji, sukar berita tu. InsyaAllah dia akan jumpa jalan untuk dia mengaji. Saya nak mengaji sunnah Nabi, dia akan jumpa orang yang mengajak dia mengajak sunnah Nabi. Allah itu membimbing. Kalau Allah tidak membimbing kita, sehingga kita tidak menemui dataran iman dan bertambahnya petunjuk-petunjuk dalam perjalanan hidup, kita mesti mempersoalkan diri kita. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah, lihatlah diri kita dan perjalanan sehingga kita sampai ke tahap ini. Berapa banyak usaha kita, berapa banyak takdir Allah sehingga kita memahami agamanya. Dia berikan. Kadang-kadang kita tak ingat, masa bila aku dah faham benda ni. Dia bimbing perasaan kita, dia bimbing arah kita. Sebab itu dia selalu dia menyuruh kita menyebut ihdinas siratal mustaqim. Siratal mustaqim itu apa? Siratal ladzina an'amta alaihim, jalan yang orang-orang yang engkau beri nikmat pada mereka. Sebahagiannya mereka itu ialah cerita Ashabul Kahfi ini. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah,
Pasal apa Tuhan cerita pasal mereka? Dia suruh kita baca. Tuan-tuan, mengingati orang saleh menambahkan iman. Kita duduk cerita tentang orang saleh, cerita mereka, cerita ketakwaan mereka, cerita kesolehan mereka, cerita para nabi, cerita perjuangan para anbiya, perjuangan orang-orang saleh. Kita dengar, iman kita naik. Terasa rindu kita ingin mencontohi mereka. Kalaupun kita mungkin tak dapat mencontohi semua mereka, ingin kita ambil bahagian-bahagian daripada hidup mereka yang boleh kita contohi. Cuba tuan-tuan duduk sembang pasal artis, pasal siapa, akhirnya melopong, kosong jiwa kita. Demikian Allah jadikan. Bukan dia masukkan Ashabul Kahfi supaya baca hari Jumaat saja-saja baca, macam dengan kita baca jampi. Dia masukkan kisah ini supaya kita akhirnya kerinduan kita untuk menjadi orang saleh. Kita pergi ke satu tempat, saya contoh tuan-tuan selalu, kita pergi luar negara, jalan-jalan, tuan-tuan jalan tak ada masalah apa, pergi luar negara, tengok semua orang bukan Islam, sampai-sampai tengok satu orang Islam pakai kepiah, tengok, ada orang Islam, turih hati kita macam mana, rasa teringin nak bercakap dengan dia, pasal sama dia dengan kita. Pergi duduk di mana siapa tak ada berjalan suruh tengok orang Malaysia. Oi, orang Malaysia, nama tak tahu. Sebab apa? Pasal sama dia dengan kita. Kita melayari perjalanan hidup ini, kita tentu ingin cari orang yang sama dengan kita, iaitu orang beriman. Hatta Nabi Yusuf alaihi salam, Nabi, dia sebut tawaffani muslima wa alhiqni bis salihin. Matikanlah aku sebagai orang muslim, masukkanlah aku di kalangan orang saleh. Dia Nabi. Lebihlah lagi kita berdoa, ya Allah, setiap malam dalam tahajud kita, tawaffani muslima wa alhiqni bis salihin. Matikanlah aku sebagai orang muslim, masukkanlah aku di kalangan orang-orang yang saleh. Kalau kita pergi duduk di London ke di China, tak cari jumpa orang Islam, susah hati nak makan halal, tak ada cari tak mana kedai halal, pada kepanasan api neraka di akhirat kelak dan mentari yang panas, tidakkah kita mencari orang-orang yang saleh? Tentu kita mencari orang-orang yang saleh. Allah ceritakan kepada kita kisah-kisah umat-umat yang lepas, di kalangan orang-orang yang saleh yang telah melakukan pengorbanan untuk agama mereka. Innahum fityatun amanu bi rabbihim wazidnahum huda. Beriman, Tuhan tambah petunjuk. Ada ke orang yang kufur, Tuhan tambah kekufuran. Yang tu dia nama istidraj. Setengah orang tu dia buat jahat, jaya. Buat jahat je, kita kira hebat dia tu, no? Buat jahat sentiasa berjaya, duk tambah jahat dia. Curi 1 juta lepas, curi pula 5 juta lepas ya. Curi pula 10 juta lepas, terai pula 100 pun lepas. Kita kata dia pandai, tapi tak, Tuhan tak bimbing dia. Tapi kalau gaya nak buat jahat, sangkut, Allah sayang kat kita. Dia sayang kat kita. Dia tak mau lepaskan kita, dia tak mau kita pergi jauh. Allah kata dalam Quran, man kana yuridul ajila ta'ajjalna lahu fiha ma nasha'u liman nurid. Man kana yuridul ajilata, sesiapa yang mahu al-ajilah, yang segera dunia ni, ajjalna lahu fiha, kami bagi kat dia. Haduk pulun dunia ni, dapat kat dia dunia. Kita kata kaya dah, dapatlah kat dia. Tapi pun tera dia lah, bukan tera mana kan, dapat.
Ajalna lahu, langgar pantang haram halal dapat tak? Ajalna lahu fiha. Tapi tak, ma nasya'u liman nurid, apa yang kami mau kepada siapa yang kami bagi. Ada pulun dunia siang malam mayang tak kaya-kaya pun kita tengok. Duk susah macam tu, panggil main masjid dia tak. Dia kata awak hangpa duk pergi masjid kaya lah kau? Dia kata kita tengok dia pun kaya bersekat dah. Ada orang main masjid kaya dah. Sebab apa? Ma nasya'u liman nurid. Tapi oleh kerana dia pilih dunia, dia tolak. Summa ja'alna lahu jahannama yaslaha madhmuman madhura. Kemudian kami menjadikan untuknya neraka Jahannam. Dia masuk dalam keadaan hina dan dijauhkan daripada rahmat Tuhan. Wa man aradal akhirata wa sa'alaha sa'yaha. Siapa yang mau akhirat dan dia bekerja untuk akhirat, mau saja tak jadi. Allah kata kena kerja. Fa ulaika kana sa'yuhum mashkura. Mereka itulah yang mana usaha mereka itu diberikan habuan oleh Tuhan, mashkura. Tapi Tuhan kata kullan numiddu haula wa haula'i min ata'i rabbik. Semua hak nak dunia ke, hak nak akhirat, dapat belaka habuan dunia ni. Dia tu ni pentingkan akhirat je tu. Kita tengok senang juga dia. Ada kehidupan dia. Ada juga yang nak akhirat tak senang pun ada. Ada yang nak dunia pulun, ada kaya. Ada juga yang nak pulun dunia siang malam, miskin, papa kedana, terlibat dengan alung, bankruptcy pun ada. Dan dunia tu bukan duit saja. Bercerai rumah tangga, masalah anak isteri, bergaduh dalam kaum keluarga, hidup tak aman. Allah tak bagi dunia kat dia. Tapi tengok dia bersembang dunia, kemas macam tak mau mati lah. Allah Azza wa Jal bagi tahu kesemuanya Allah bagi, kan? Ini adalah peraturan Tuhan dalam dunia. Saya semalam saya sebut mana, tuan-tuan, dunia ni Tuhan bagi jadi pada kita. Dan kemudian Allah Subhanahu wa taala, kita beli satu barang, lepas tu barang tu kita tak tahu macam mana nak pasang barang tu. Kita tengok buku hak main tu, ni manual dia, ni nak pasang macam mana, wayar ni bubuh kat mana, wayar ni bubuh kat mana, baru pasang betul. Kita beli barang elektrik ke, elektronik ke apa kita. Tuan-tuan, Tuhan dia cipta dunia ni, dia bagi tahu, dia mari Quran sebagai ni manual dia, you nak hidup di dunia ni. Dan dia bagi tahu, ya ayyuhan nas inna wa'dallahi haqqun fala taghurrannakumul hayatud dunya wala yaghurrannakum billahil gharur. Wahai manusia, janji Tuhan betul, benar. Tuhan kata, fala taghurrannakumul hayatud dunya, jangan kamu sampai ditipu oleh kehidupan dunia. Wala yaghurrannakum billahil gharur, jangan sampai kamu ditipu dengan apa kurniaan Allah pada kamu. Dunia ni tipu. Tuhan abang tipu. Kita kata mana ada tipu? Tipu. Orang tu jadi ini, yang ni jadi mufti, yang ni jadi pendengar. Sehakikatnya di sisi Tuhan belum tahu. Balik di akhirat besok belum tentu yang berceramah ni duduk lebih mulia di sisi Tuhan daripada yang mendengar. Yang di atas dunia ni dia angkat dengan berbagai gelaran, dihormati, belum tentu di padang mahsyar macam tu. Bila pelan tua manusia, biasanya rezeki dia mula lebih, pengalaman lebih banyak, rezeki lebih, harta belum tambah banyak. Tapi umur makin tua, kesihatan makin kurang, makan tambah tidak sedap, tubuh bertambah tidak sihat. Allah bagi syarat, dia tambah yang ni, diturun yang ni. Yang ni kau nak tinggal lah. Walaupun kita duk sambut selamat hari jadi, selamat hari jadi, hakikatnya setiap hari yang bertambah mendekatkan kita pada kematian, menjauhkan kita daripada kehidupan dunia.
balik kepada orang-orang muda yang bangkit ni. Wazidnahum huda, kami tambah untuk mereka bimbingan. Tuan-tuan, anak-anak muda dan juga orang tua-tua, siapa saja, kalau kita berjuang, Allah tambah bimbingan untuk kita. Masa awal berjuang ada